Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 yang terdiri daripada saya sendiri, Ayu Maisarah binti Razali, Hazika Nabila binti Hanizam dan Wan Aisyatun Nuha. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk folio kami iaitu seni yang dibenarkan oleh Islam dan cara untuk mengglobalisasikannya. Untuk pendahuluan, kami menceritakan tentang seni bina dalam Islam yang mementingkan keperluan rohani dan jasmani, yang menganggap kehidupan sekular dan kehidupan ukhrawi sebagai tanda pengabdian kepada Allah. Seterusnya, kami menceritakan tentang definisi seni bina. Dalam Kamus Dewan, istilah pembinaan adalah seni atau pengetahuan merancang, membentuk dan membina bangunan. Ia juga dapat disebut sebagai gaya bangunan dan bentuk bangunan yang dibina pada era tertentu. Pada pandangan para sarjana dan arkitek Islam, mereka mempunyai pandangan yang berbeza mengenai seni bina. Seterusnya, pengaruh seni bina Islam. Bangunan terbaru yang boleh dianggap sebagai contoh sebenar seni Islam moden adalah Universiti Imam Sadiq, yang juga pemenang Yayasan Aga Khan. Bangunan ini dirancang oleh Nader Ardalan yang mengajar arkitek Iran di Universiti Harvard. Mamin telah menjadi ciri seni bina Islam yang popular. Masjid Besar Damsyik disiapkan oleh Khalifah Walid pada tahun 715 Masihi, yang dibina di tapak Katedral Yohanes Pembaptis setelah Islam menyerang Damsyik. Masjid Agung Samarra pernah menjadi masjid terbesar di dunia dan dibina untuk ibu kota baru. Antara ciri-ciri untuk seni bina adalah asimilasi tradisi sebelumnya. Dari abad ke-8 hingga ke-11, gaya seni bina Islam dipengaruhi oleh dua tradisi kuno yang berbeza. Paradise Garden adalah salah satu ciri Taman Persia, adalah taman 4 bahagian yang jalan paksinya bersilang di tengah taman. Skema geometri yang sangat terstruktur yang disebut Chabak menjadi metafora yang kuat untuk organisasi dan pembahagian lanskap, dan itu sendiri merupakan simbol wilayah politik. Sehan adalah halaman yang muncul di bangunan sekular dan keagamaan. Di kediaman atau bangunan sekular lain, terdapat halaman peribadi dan taman berdinding. Hypostyle adalah dewan terbuka yang disokong oleh tiang dan ruang penerimaan di sudut kanan ke dewan utama. Jadi saya akan teruskan dengan subtopik Mukarnas. Jadi Mukarnas telah berkembang di timur laut Iran dan Maghribi sekitar pertengahan abad ke-10. Mukarnas juga dikenali sebagai peti besi sarang lebah atau stalactite. Ia dibuat daripada bahan berbeza seperti batu bata, kayu atau stuko. Penggunaannya dalam seni bina tersebar di seluruh dunia Islam. Di barat Islam, Mukarnas juga digunakan untuk menghiasi bahagian luar kubah atau struktur serupa, sementara di timur lebih terbatas kepada permukaan dalaman kubah sahaja. Manakala hiasan, ciri umumnya seni bina Islam menggunakan bentuk hiasan tertentu seperti motif bunga, geometri jalinan seperti arabes dan prasasti kaligrafi yang rumit yang berfungsi untuk menghias sebuah bangunan. Menentukan tujuan bangunan oleh pemilihan program tes prasasti. Sebagai contoh, prasasti kaligrafi yang telah digunakan dalam Dome of the Rock merujuk keajaiban sifat manusia. Bentuk geometri atau bunga saling berangkai digabungkan merupakan corak berulang yang tidak terhingga melampaui dunia materi yang dapat dilihat. Bagi di dunia Islam, mereka melambangkan konsep pembuktian tak terbatas tentang adanya satu Tuhan yang kekal.
Pengulangan kesederhanaan yang berbeza dengan kerumitan dan pencegahan menunjukkan bahawa alam semesta kita yang kompleks hanyalah salah satu daripada banyak manifestasi dari Allah yang nyata Selanjutnya, seniman Islam menyampaikan kerohanian yang pasti tanpa ikonografi seni Kristian. Hiasan bukan kiasan digunakan di masjid dan bangunan di seluruh dunia Islam. Dan ini adalah cara menghias dengan menggunakan seni Islam yang indah. Daripada menggunakan gambar manusia dan haiwan yang diyakini oleh beberapa orang Islam adalah dilarang, haram dalam Islam. Seterusnya pula, bentuk seni bina. Banyak bentuk seni bina Islam telah berkembang di pelbagai kawasan di dunia Islam. Jenis seni bina Islam yang terkenal termasuk bangunan awal Abbasiyah, Masjid T-Type dan Masjid Kuba pusat di Anatolia. Kekayaan minyak abad 20 mendorong banyak pembinaan masjid menggunakan reka bentuk dari arkitek moden terkemuka. Masjid dengan rancangan Arab atau hypostyle adalah jenis masjid yang paling awal yang dipelopori di bawah dinasti Umayyah. Masjid ini berbentuk persegi atau segi empat tepat dengan halaman tertutup dan ruang solat tertutup. Dari segi sejarah, kerana iklim Mediterranean dan Timur Tengah yang hangat, halaman berfungsi untuk menampung sejumlah besar jemaah ketika solat Jumaat. Sebilangan besar Masjid Hypostyle awal mempunyai bumbung rata di ruang solat yang memerlukan penggunaan banyak tiang dan sokongan. Masjid-masjid dengan rancangan Arab dibina kebanyakan di bawah pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian, bagaimanapun, kesederhanaan rancangan Arab membatasi peluang untuk mengembangkan lebih lanjut dan sebagai hasilnya, masjid-masjid ini secara beransur tidak lagi popular. Uthmaniyah memperkenalkan Masjid Kubah pusat pada abad ke-15 dan mempunyai kubah besar yang berpusat di ruang solat. Selain memiliki satu kubah besar di tengahnya, seringkali terdapat kubah-kubah yang lebih kecil yang terletak di luar pusat solat atau seluruh masjid yang lain, di mana solat tidak dilakukan. Gaya ini sangat dipengaruhi oleh seni bina agama Bizantium dengan penggunaan kubah pusat yang besar. Seterusnya, spesifikasi elemen arkitek. Seni bina Islam boleh dikenali sebagai elemen reka bentuk berikut yang diwarisi dari bangunan masjid pertama. Asalnya merupakan ciri Masjid Al-Nabawi. Menara atau menara ini awalnya digunakan sebagai menara penerang seperti yang terlihat di Masjid Agung Damaskus. Oleh itu berasal dari Nur Arab yang berarti cahaya. Menara Masjid Agung Cairo di Tunisia dianggap sebagai menara tertua yang masih hidup di dunia. Ia mempunyai bentuk menara besar 4 segitiga bahagian. Rancangan 4 iwan dengan 3 dewan bawahan dan 1 pokok utama yang menghadap ke Mekah mihrab atau ceruk doa di dinding dalam yang menunjukkan arah ke Mekah, Kubah dan Kubah. Di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia, ini adalah penambahan baru-baru ini. Pintu masuk rasmi ke Iwan biasanya ruang solat utama masjid, ruang berkubah atau ruang yang berdinding di 3 sisi dengan satu hujung terbuka sepenuhnya. Istilah Parsi atau portal yang memprojeksikan dari fasad bangunan biasanya dihiasi dengan tali kaligrafi, kerja tilam kaca, reka bentuk geometri. Iwan menjadi perantaraan antara astaka yang berbeza, dewan yang berbeza. Balkoni adalah ciri umum seni bina domestik Islam. Kerana iklim yang hangat di kebanyakan negara, balkoni juga menjadi elemen seni bina beberapa masjid seperti kotak kerajaan Turki, Hungka Mahlifi atau yang ada di kompleks Baragumbat di Delhi. 1494. Seterusnya juga saya akan menerangkan pasal kiblat. Kiblat adalah arah di mana Mekah berada di lokasi tertentu dan dalam seni bina Islam ia adalah komponen utama dari kedua ciri dan orientasi bangunan itu sendiri. Dan juga dalam surah Al-Baqarah 127, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas tapak Baitullah Kaabah itu sambil kedua-duanya berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Ayat di atas memperlihatkan kepada kita tentang pembinaan Kaabah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, seni bina Islam yang masih kekal sehingga ke hari ini. Seterusnya, cara mengkolonialisasikan seni bina Islam. Pertama, menerapkan elemen seni bina Islam dalam pembinaan bangunan terutamanya masjid. Kedua, mementingkan kualiti seni bina Islam untuk menandingi seni bina moden. Akhir sekali, struktur seni bina Islam hendaklah diperkenalkan di negara Republik Islam.
Kesimpulannya, generasi muda hendaklah berusaha untuk mengekalkan dan menerapkan seni bina Islam kerana seni bina Islam merupakan lambang keagungan dan keindahan seni dalam Islam serta lambang perkembangan tamadun Islam. Seni bina Islam merupakan salah satu bukti pengaruh Islam yang luas di seluruh dunia.